سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara Nabi Muhammad Hadi Syahudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita telah pun berada pada ayat 131 daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Kurnia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang beri rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Sebelum rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kuliah lalu kita telah bincangkan beberapa hadis yang berkaitan tentang bagaimana penilaian Nabi SAW terhadap kehidupan dunia ni. Dunia tidaklah dihalang terus untuk dinikmati, tapi diambil padanya dengan penuh hikmah agar tidak melupakan kita kepada destinasi yang sebenar. Kerana Nabi telah mengingatkan kita, kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu kat dunia ni seperti seorang yang asing berdagang. Bayangkan tuan-tuan, kita berada di tempat, di sebuah hotel untuk menjalani kursus ataupun apa jua yang kita lakukan sementara waktu berdagang. Kita seorang yang asing, pemusafir. Adakah kita bawa semua keperluan daripada rumah ke situ? Dapurnya, bajunya, segala yang ada semua kita bawa? Tidak tuan-tuan. Kita akan bawa benda yang paling diperlukan, paling minima yang boleh, kerana mengelakkan kesukaran dalam perjalanan. Maka itulah bandingan dunia. Ambil mana yang kamu rasakan, ambil. Kamu seorang peniaga, besarkan perniagaan kamu, tapi hendaklah kamu ingat, jadikanlah dia sebab untuk kamu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kamu lebih faham tentang kehidupan kamu sendiri. Itu sebab di kalangan para sahabat memahaminya dalam konteks yang berbeza-beza. Seorang yang kaya seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kayalah kamu, dengan kekayaan itu menyebabkan kamu masuk syurga Allah. Kamu naja ramai orang keliling kamu dengan zakat, dengan bantuan, dengan infak, dengan peluang pekerjaan yang halal. Masya Allah, Abdurrahman bin Auf, orang yang terkaya di Madinah, masuki syurga, terbilang 10 yang awal masuki syurga bandingkan ummah keseluruhannya. Kekayaanmu tidak pernah menghalangmu untuk masuk syurga, wahai saudara. Perhiasan dunia ni adalah untuk menguji iman seseorang. Allah tidak melarang seorang daripada memiliki perhiasan dunia, tapi pandai-pandailah memakainya. Jangan lupa bahawa perhiasan itu merupakan nikmat dan rahmat Allah SWT yang wajib disyukuri. Janganlah hati dilekatkan kepada perhiasan itu, kerana ia tidak akan bawa kamu ke akhirat. Yang bawa kamu ke akhirat adalah ketakwaan kamu dan amal salih yang kamu lakukan. Alangkah indahnya satu tamsilan yang dikemukakan oleh seorang hakim, seorang bijaksana. Saudara memiliki 3 orang saudara. Tuan ada 3 orang saudara. Saudara yang pertama amat saudara sayangi, amat tuan sayangi. Segala keperluannya dia penuhi. Bayangkan orang ini, siapakah dia? Yang kedua, saudara sangat sayang kepadanya, tapi separuh hati. Apa dia nak, kita penuhilah mana yang mampu. Selain daripada itu, kita tidak lagi memenuhinya. Separuh hati, sayang, Alhamdulillah sayang. Tapi ada seorang yang kita benci dan meluat menengoknya. Saudara juga, tapi kita meluat melihatnya. Tiba-tiba ditakdirkan Allah SWT, satu ketika kita telah pun ditangkap kerana satu tuduhan palsu. Maka kita pun menelpon lah yang pertama yang amat kita sayang, kita beri kepadanya segala kemewahan, apa yang dia nak semua kita penuhi.
Bayangkanlah kalau ini merupakan anak kita. Tiba-tiba dia berkata, minta maaf lah bang, minta maaf lah pakcik, saya ada kerja lain, pakcik nak kena tahan polis, itu urusan pakcik lah, saya tak boleh nak buat apa-apa, ni pun waktu malam. Bayangkan tuan-tuan, orang yang kita sayangi tiba-tiba berkata begitu kepada kita. Yang kedua pula berkata, jika kita telefon yang kita sayang, tapi tidaklah sehebat yang pertama, sederhana, kita menelefonnya, tolong datang, saya ada urusan penting, saya sedang nak ditangkap. Dia kata, baik pakcik, baik tuan, baik saya akan datang ke rumah. Tapi setakat itulah, kalau bawa ke balai, saya mohon maaf, saya tak boleh nak mengiringi lagi, kerana waktu malam saya nak tidur. Allah, kecewanya hati. Tapi tak apalah, datanglah ke rumah, tolonglah bagi penerangan apa yang mampu, penjelasan dan sebagainya, sokongan untuk saya, moral atau sebagainya. Yang ketiga, yang kita meluat melihatnya itu, kita menelefonnya, saudara tolong datang, saya ada urusan penting, saya sedang ditahan. Kita meluat, benci padanya, tapi simpan juga dalam telefonnya. Maka ketika berkata, baik tuan, saya datang, saya akan ikut. Kalau di kebalai saya pun saya akan bertahankan tuan. Tuan masuk lokap pun saya sanggup di lokap bersama-sama. Tuan-tuan tahu tak tiga saudara kita ni siapa dia? Yang pertama yang sangat kita sayang, yang takkan bantu kita adalah harta kita. Yang kedua yang kita sayang padanya, tapi dia tetap juga tak boleh membantu kita, melainkan sedikit saja, itulah keluarga kita. Dan yang ketiga, yang kita benci tengoknya itu, kita tidak meraihkannya. Barangkali sama sekali kita tak meraihkannya, menolaknya ke tepi, tak penting lah kita, itulah masalah kita. Kalau dalam masalah itu tidak kita lakukan dengan baik, bagaimana dia boleh menahan kita dalam barzah kelak? Dia lah akan teman kita masuk syurga, dia lah akan teman kita masuk yang lahat. Boleh tak dia bantu kalau dia kurus kering? Boleh tak dia bertahan dengan kita kalau dia pun tak cukup zat? Kerana kita di dunia berkira-kira untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang Allah ingatkan kita. Dunia untuk diambil, tapi perhatikanlah niat kamu bagaimana menguruskannya. Jadi peringatan Allah SWT ni jadi pegangan, menjadi satu pegangan teguh bagi Nabi Muhammad SAW, bahawa Allah SWT memberikan kepadanya dunia, ambillah sedapat mungkin, tapi jadikanlah ia sebab untuk kau masuk syurga Allah SWT. Nabi kita dah bincang merupakan penakluk dunia, seluruh tanah Arab telah memasuk di bawah naungan baginda SAW. Mengikut aturan peperangan, harta rampasan yang kita belajar dalam surat Taubah dahulu, di medan perang ini yang diperolehi oleh Nabi Muhammad SAW ini dibahagi 5. 4/5 dibahagi kepada mujahidin yang pergi perang, dan 1/5 lagi menjadi hak Allah SWT dan Rasulnya SAW. Tegasnya menjadi hak baginda SAW. Jadi kesempatan terbuka luas jika baginda ingin perhiasan dunia itu. Tapi Allah telah merintahkan kepada Nabi agar memandang, agar jangan memandang pandangan pada harta ni dengan pandangan bernafsu. Sebab jiwa manusia bila telah dipengaruhi oleh benda, sukar baginya untuk melepaskan diri daripadanya. Kan itu Nabi Muhammad SAW telah pun mengajar kita dengan sabda baginda, inna akhwafa ma akhafu alaikum ma yaftahu Allahu lakum min zahratid dunya. Qalu ma zahratud dunya ya Rasulullah? Qal barakatul ard. Dalam hadis